Hello, hai. Anda kini sedang mendengarkan podcast Sinar Harian dalam segmen Deadline. Saya Zaiti Satibi, host Deadline anda. Okey guys, baru-baru ini dunia digemparkan dengan gempa bumi dahsyat di Turkiye dan Syria. Dalam kejadian itu, puluhan ribu penduduk dilaporkan maut. Malah ada juga yang cedera akibat tertimbus dalam runtuhan. Disebabkan itu, banyak negara menghantar bantuan kemanusiaan. Selain wang ringgit, makanan dan perubatan, turut dihantar pasukan bantuan bagi operasi mencari dan menyelamat. Program menghantar bantuan ke negara yang dilanda musibah ini bukan satu perkara baru. Misi kemanusiaan ini juga turut disertai pertubuhan bukan kerajaan atau NGO. Di negara kita, antara NGO yang aktif menghantar misi kemanusiaan ke luar negara adalah Malaysian Relief Agency. Okey guys, bersama saya sekarang Ketua Operasi Dalam Negara Malaysian Relief Agency iaitu Siti Zahra Cik atau lebih mesra dipanggil TD. Beliau aktif dalam kerja NGO sejak 12 tahun lalu, sering mengikuti misi kemanusiaan ke luar negara, antaranya ke Palu, Indonesia yang dilanda gempa bumi dan tsunami pada September 2018. Jom kita dengar bagaimana TD menguruskan bantuan bencana ke luar negara dan pengalamannya di Palu menyaksikan sendiri kemusnahan di sana. Okey, Tidi, hai. Selamat datang ke podcast Sinar Harian. Okey, terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa bersama kami sebab difahamkan Tidi sekarang pun tengah sibuk dengan kerja-kerja sukarelawan. So, macam mana perkembangan sekarang? Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Zeti kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman sebagai petugas kemanusiaan. Tugas ni memang tak mudah, so dia banyak memerlukan masa, tenaga, especially mental kena kuat. Kan? Mental kena kuat. Kita nak membantu orang kan, so pelbagai situasi kita akan melalui secara depan-depan. Bukan hanya kita berhadapan dengan orang tu, dengan situasi, keadaan tu dia buat kita jadi macam orang cakap apa, mental torture jugalah. Okay. Tadi Tidi cakap sebagai petugas kemanusiaan kan, apa beza dengan sukarelawan sebenarnya? Pandangan saya lah, petugas kemanusiaan ni dia ada mandat yang berbeza dengan sukarelawan. Kalau macam kita diberi tanggungjawab, so kita kena laksanakan kerja kita tu mengikut objektif yang kita dah bawa ke lapangan tu, dan kita perlu laksanakan tu biar betul-betul tercapai objektif tu dan biar ada kesinambungan dia. So kita tak akan macam kalau pergi mission tu tak akan touch and go. Pergi sekadar sahaja. Faham kan maksud sekadar tu? Maksudnya pergi hanya pergi sambil-sambil bukan melancong ya. Kita macam agak serius di lapangan. Petugas kemanusiaan ni satu pekerjaan tetap ke atau macam mana? Saya adalah staf sepenuh masa Malaysian Relief Agency. Macam tadi cakap macam sukarelawan ni dia suka dan dia rela. Lain. Dia lain dengan petugas kemanusiaan. So macam dia tak ada dia tidak seperti ketetapan yang kita bawa. Tanggungjawab tu lain sikit lah. Dia ringan sukarelawan ni. Dia pergi, okay sukarelawan nak join program ni. Okay saya nak join. Oh saya tak dapat join. Dia macam tu. Boleh jadi macam tu lah. Kalau petugas kemanusiaan dia bawa tanggungjawab tu lah. Dia kena buat. Yes, kita kena implement benda tu juga. Laksana benda tu, pastikan benda tu jadi. Okay, Didi pernah ke negara yang dilanda bencana dahsyat macam Palu kat Indonesia tu kan. Boleh cerita tak pengalaman masa kat sana kan? Sebab kat Palu ni dia serentak gempa bumi dengan tsunami sekali kan? Dia ada satu lagi, likuifaksi. Likuifaksi tu macam mana pula? Tu. Dia macam berlaku tsunami, mula-mula gegaran yang berlaku, gegaran gempa bumi itulah 7.5 skala Richter. Dia punya gegaran tu juga tinggi. Lepas gempa tu berlaku, di samping gempa tu tsunami berlaku. Tsunami pula. Ya, tsunami berlaku. Kalau kita tengok corak tsunami tu tak sama macam tsunami yang pernah berlaku dekat negara sebelum ni. Kalau biasa kita akan tengok, kalau ada video yang dirakam, kita tengok yang berlaku kat tempat lain, air laut akan surut, dia macam kering, dia tarik, lepas tu dia lepaskan. Ini tak, elok je. Lepas tu boom, naik. Setinggi 2 tingkat lah. 2 tingkat bangunan. Tinggi juga. Tinggi. 5 meter. So macam mana operasi ke sana masa tu mula-mula? Saya dia punya apa pelaksanaan dia tu kan, strategi dia kat sana.
Itulah macam MRA sendiri dia akan biasanya kita start dengan buat assessment dululah dekat lapangan. Kita akan hantar Riki team. Tapi Riki team tu bukan hanya pergi saja-saja untuk sekadar untuk buat assessment di lapangan. Kita akan bawa siaplah macam core kita MRA Malaysia Relief Agency adalah perubatan. So kita akan bawa doktor siap-siap, kita bawa ubat, kita bawa keperluan semasa lah. Dan kita juga di lapangan bila kita nak pergi ke negara-negara untuk hantar bantuan kemanusiaan, dia ada syarat dia. Syarat dia kita perlu bekerjasama dengan local NGO. Maksudnya NGO tempatan di negara tersebut. So waktu tu kita bekerjasama dengan satu NGO besar di Indonesia, Dewan Dakwah Islamiah Indonesia. Kena kerjasama juga dengan NGO kat sana perlu lah. ada surat yang mengesahkan kita bekerjasama baru kita boleh masuk ke Kalau negara tak boleh tersebut. masuk suka-suka hati. Tidak boleh, especially waktu bencana. Tidak boleh. Kita bukan pergi melancong. Kena ingat tu, kita nak hantar bantuan kan. So biar ada prosedur yang perlu diikut. So waktu saya pergi, sebab saya juga yang menguruskan mission tu, hantar sukarelawan perubatan dan hantar kita punya petugas kemanusiaan ke lokasi tu. Saya juga perlu fikir, saya juga akan pergi pada tim yang ketiga lah. Bagi lepas yang pertama, kedua. Ya, sekurang-kurangnya. Sebab sekurang-kurangnya. kalau kita sebagai yang menguruskan, sebab waktu tu MRA memang tak ramai staff. Kita sangat tak ramai staff. So saya memang buat semua kerja. Okay. Jenis yang seorang yang boleh buat semua kerja. Menguruskan dan menguruskan diri saya sendiri pergi ke lapangan. Dia agak stres jugalah. Okay. Sampai sana kan, macam mana perjalanan ke sana? Perjalanan ke sana, penerbangan tu daripada Kuala Lumpur, transit di Jakarta sebelum ambil penerbangan seterusnya ke Palu lah. Palu. Dan masa waktu kami nak pergi tu, saya bersama seorang doktor, 2 orang jururawat dan bawa diri saya sendirilah. Bawa diri saya sebagai general worker kita panggil, so petugas kemanusiaan yang memang staff MRA juga. Ada buat hospital medan kat sana? Kita tak buat, biasa kita buat klinik lapangan. Klinik lapangan. Yes, kita bawa doktor seorang kan. Buat nurse juga. Kita buat ubat lah lengkap dengan peralatan lain juga untuk buat trauma healing untuk kanak-kanak. Tu saya suka. Okay. Saya buat trauma healing. Actually, so bila sampai dekat transit sana memang cuaca memang tak baik. Tapi ada je penerbangan tu sebab kita dah beli tiket siap ke apa semua kan, dah uruskan. So buat penerbangan ke Palu, sana waktu tu memang cuaca tidak okey. Flight pun susah untuk landing. Hujan ambil sana? masa hujan dengan cuaca memang buruk. Dengan guruh, dengan awan tebal. So memang nak mendarat tu ambil masa lebih kurang 30 minit. Kalau ikutkan dah sampai ke Kota Palu tapi cuaca tak okey. So kena berlega-lega dulu apa semua. So sampailah di Kota Palu tu. Sampai dekat airport, airport dia tak besar, airport dia kecil. Tapi dia dah ada crack-crack retakan dekat dinding apa semua. Boleh nampak. So saya agak macam seram. Okay. Agak seram sebagai seorang petugas kemanusiaan, sebab tanggungjawab saya bawa sukarelawan. Bawa sukarelawan yang mana saya seorang staff, yang lain tu make sure saya pastikan dia orang dah pergi selamat, balik selamat, sukarelawan sihat. kena selamat dulu baru boleh selamatkan orang. Ya, betul. Okay. Safety first di lapangan. So agak takut. So sampai kat sana, so kita bergerak terus ke bilik operasi kita lah. Bilik operasi kita dekat Kota Palu tu juga. Jauh juga daripada airport, tapi kita waktu tim saya dekat sana, actually kita dah ada seorang petugas kita dah assign untuk berada di bilik operasi tu. So maksudnya dia akan pantau keadaan. So bila untuk terima tim nak masuk, dia akan pergi ambil, tim nak balik dia akan pergi hantar. So tapi hubungan dengan partner di lapangan tu, local NGO tadi, Dewan Dakwah tu berterusan. So projek kita pantau melalui koordinator yang ada dekat situ. So, sampai ke tempat kejadian tu, apa situasi kat sana? Kami dibawa ke lokasi-lokasi yang amat tragis di beberapa daerah juga. Nasib baiklah saya tengok juga sinetron zaman sekolah dulu, so boleh berbahasa Indonesia. So agak mereka penduduk kat situ, dia memang susah untuk cakap bahasa yang macam bahasa Malaysia, bahasa kita kan. Bahasa Melayu, English pun lagilah. So macam agak dialek dia pekat lah. Pekat, dia pekat. Dan memang kena cakap Indonesia. So cakap Indonesia lah dengan orang sana. So saya pergilah dibawa ke daerah Petobo. Antara
tempat yang teruk macam tadi saya sebut, dia kalau tsunami tu kawasan yang Palu tadi tu, daerah Palu tu. Tapi yang likuifaksi yang paling teruk, liquefaction yang di mana tanah tu berbolak-balik. Dia waktu gempa tu, bukan sekadar gempa, tapi tanah tu dia jadi melebur, jadi rumah-rumah atau bangunan ke apa ditarik ke dalam tanah. So tertimbus. Tanah tu berombak ke macam mana? Yes, berombak. Kalau kata tengok kubah masjid 10 km tadi tu, dia datang kat sini. 10 km dalam jarak. Yang jauh tu datang dekat kat kita. Betul. Okay. Tapi dah tertimbus, dah rosak semualah, even rumah sekalipun. So memang agak memberi keinsafan pada kita, yang mana kita sebagai petugas kemanusiaan, kita sebagai seorang manusia juga, dan Islam kita fikir bila-bila masa je Allah boleh bagi kan. So agak macam menginsafkan lah pada semua yang tengok keadaan tu. Di daerah Donggala kami pergi pun macam tu juga, sama juga situasi. Memang menyayat hati tengok padan jarak, padan terkukur. Okey. Benda semua dah kat dalam tanah kan? Dekat dalam tanah. Even semua. Orang sekali pun dekat dalam tanah. Waktu saya pergi tu memang difahamkan masih ramai yang belum dijumpai. Belum dijumpai. Masih tertimbus lagi. Masih tertimbus. Dah beberapa hari bertugas kat sana pun, saya bercakap dengan pihak berkuasa dekat sana. Mereka kata jika tak boleh buat apa-apa, kerajaan akan hentikan proses mencari dan menyelamat itu, dan biar leave it there lah. Yes. Tinggalkan macam tu je. Masa kat sana ada pengalaman rasa gegaran ke atau? Betul, itu ada. Ada. Dia ada macam kesinambungan daripada gegaran yang lepas lah. Tapi dia macam tak tinggi, mild sahaja, macam skala rendah. Waktu saya ni kalau dekat lapangan kurang tidur. Saya bertugas sana 2 minggu bersama tim saya. So setiap kali balik beraktiviti, balik buat pemeriksaan kesihatan mobile klinik, balik buat aktiviti trauma healing untuk kanak-kanak, buat upipin dekat lapangan tu. Sukalah budak-budak kat sana. Balik je terus settlekan report, kira ubat, beli ubat apa semua. Dan waktu malam biasanya gegaran berlaku. Masih berlaku lagi? Masih berlaku selang 1 malam, kadang-kadang selang 2 malam, kadang blackout 48 jam. Memang gelap gulita. Harapkan laptop yang ada sahaja untuk buat kerja. Dalam subuh kat sana awal, dalam pukul 4 pagi dah macam terang tu lah. Pagi dah terang. Dia tak adalah terang cepat, tapi subuh dia awal dalam pukul 4 macam tu lah, 4 pagi. Dan waktu-waktu macam tu, pukul 3.30 saya tak tidur lagi. Saya tengah buat report, buat paperwork. Masih lagi bertugas? Masih lagi. Sebab saya dekat lapangan saya tidur 1 hingga 2 jam sahaja. Cukup ke? Sepanjang 2 minggu. Saya sangat aktif di lapangan. Saya memang tak boleh nak macam mana jaga stamina macam tu dedikasi kot. Bagi saya dedikasi sebab saya pergi bawa mandate. Macam saya mandat, tanggungjawab. Bukan pergi untuk bercuti, bukan pergi untuk saja-saja. So mesti pergi tu bagi yang terbaik. Saya selalu pesan dekat tim saya, bagi yang terbaik. Ubat pun bagi yang terbaik. Cayo. Ya, sebab kita guna duit sumbangan orang ramai, harapan orang ramai, amanah orang untuk kita sampaikan kepada mereka yang memerlukan kat sana. So berbalik pada gempa tadi, saya tengah buat kerja, tengah buat report dan apa semua tu, tiba-tiba dia macam gegar, dia macam slow je. Tapi saya ingatkan saya yang sakit kepala sebab tak tidur. Ingat pusing-pusing pening kan? Saya ingatkan saya, ni mesti sebab aku tak tidur ni. Tidur sekejap. Tipu-tipu. Lepas tu saya baring secara terlentang atas lantai bilik. Oh my god, gempa. Macam tu setiap selang 1 malam. Tapi ada kena timpa-timpa benda jatuh ke? Tak ada, dia macam gegaran je lah. Gegar biasa. Tapi kita standby. Saya selalu pesan dekat tim saya, standby, tak nak tidur pakai kain plekat ke, pakai boxer ke, pakai selekeh lah. Sebab kita senang dekat tempat bencana. So kasut standby dekat tepi, beg standby kat tepi. So kalau tidur, jangan tidur sedap sangat. Jangan tidur sampai tidur ayam. Tidur ayam je. So saya akan selalu jadi alarm lah untuk tim saya. Bangun subuh bangun, kita kena ready nak pergi tempat mana-mana. So gempa tu selang 1 malam, selang 2 malam. Yang 2 hari sebelum balik tinggi sikit gempa. Boleh cecah 5. Kalau tak salah saya 5 skala Richter lah. So yang itu mbak keluar daripada bilik operasi kami. Tempat duduk tu tengah-tengah padang sikit.
memang tepi laut kan? Tempat yang Palu tu memang dikelilingi laut. Laut. So macam waktu kami bertugas dekat sana tu, bila keluar nak pergi ke daerah jauh juga, 1 jam lebih 2 jam lebih ke daerah-daerah yang memang partner kita dah cari kan. Rakan kerjasama kita, Dewan Dakwah tu dah carikan tempat yang mana sesuai untuk buat mobile clinic. So kita pergi waktu tu macam sibuk-sibuk, orang tengah jumpa mayat apa semua. Nampaklah mayat bergelimpangan. Memang nampaklah dia ada 1-2 mayat jumpa hari ni. Esok-esok 2-3 hari lagi jumpa lagi 1-2. Tapi bau mayat tu memang kuat. Saya tak pernah bau mayat. Okay. Tapi sebab penduduk kat sini itu bau itu orang mati dia kata. Bau dia macam mana? Tak boleh nak explain. Tak boleh nak explain. Saya pakai ni pun saya letak tisu dekat hidung. Pula. Letak tisu terlampau kuat. Tak sapu minyak cakapak tak? Bagilah bau. Tak terfikir minyak cakapak dah. Sebab sekarang ni kena buat assessment, apa semua, dapatkan maklumat dekat lapangan, kena bercakap dengan penduduk apa semua kan. Tapi kisah-kisah sedih itu yang saya dengar tu memang perkara tu memang menguatkan kita sebenarnya. Sebab kesan. Mereka yang dilanda bencana ni dia sangat kuat. Saya tak pernah jumpa lagi orang sekuat orang yang dekat Palu tu. Yang di daerah Sulawesi Tengah tu. Okay. Sangat kuat dia menghadapi. Bila saya jumpa, saya tanya, dia kehilangan isteri, kehilangan anak. Tarik tangan anak daripada tanah. Tapi anak dia minta maaf. Kata cakap bapak halalkan semua apa semua. Tanah pun tarik telan. Banyak kisah-kisah yang macam tu. Tapi dia redha dia tinggi. So kita sebagai petugas kemanusiaan pun jangan menangis dekat lapangan. Jangan menangis, kena kuat. Redha pun kena tinggi. Didi berpeluang lah berkomunikasi dengan penduduk tempatan. Ramai. Saya sangat berkomunikasi sambil buat medical check up tu. Sebab saya sendiri pun membantu doktor untuk buat medical check up juga. Nurse. Sebab MRA memang memberi latihan kepada kami sendiri sebagai sukarela membuka perubatan untuk tahu asas perubatan di lapangan. Supaya kita pergi bukan kosong, kita boleh beri sokongan kepada pasukan perubatan kita. Nurse tak ada, kita boleh bantu untuk buat dispensary untuk penting juga training macam tu. Betul. So biar diri kita dilengkapi dengan ilmu. So bila pergi dekat lapangan, kita tak kurang apa-apa. Kita akan buat apply benda tu dan insya-Allah dapat membantulah. So macam sebagai petugas kemanusiaan di sana kan, bagaimana menguruskan diri dekat sana macam makan minum, kita dengan air tak ada semua macam mana tu. Kita dah pesan siap lah. Memang kita ada nasihat perjalanan, kita siap macam SOP kepada sukarelawan semualah. Kita bagi tahu dulu situasi, kita akan ada briefing siap dulu. Bagi taklimat kat sukarelawan kita, situasi ni, macam ni, bekalan air ada ke tidak ada ke, kita akan beroperasi di mana, kita bilik operasi kita di macam mana, ada tempat tidur ke apa semua. So kita akan pesan dekat sukarelawan kita bawa kelengkapan apa yang kalau kelengkapan peribadi, kalau kata ada ubat dia ada sakit-sakit ringan kan, dia ubat dia bawa apa semua. Kita bawa juga, tapi diorang lebih tahu tentang diri diorang. Macam itulah. So dekat lapangan ni kalau tak ada air, nasib lah. Nasib lah. Biasanya kalau tak mandi tu biasa. Saya biasa je tak mandi 2 minggu, seminggu. Itu biasa. Itu kat tempat lapangan kan? Sebab kat lapangan, walaupun saya seorang yang sangat pembersih, saya sangat cerewet dan pembersih jadi kemas, tapi dekat lapangan saya boleh adjust tu. Sebab kita tahu tu bencana. So kita nak buat kerja kita, so macam mana? So tisu basah tu memang bawa banyak. Bawa banyak apa semua. So makan macam mana? Makanan tu kita masa dekat Palu tu dia ada je macam kedai gerai kecil yang makcik-makcik jual tepi tu. Sempat lah dia menjual bakso. Saya tak tahulah makan makanan macam tu lah. Sebab saya bukan penggemar makanan. So jadi macam yang banyak beli makanan ni kawan-kawan. Saya jenis tak makan tak apa, saya boleh buat kerja macam tu. Kalau makan pun makan untuk hidup. Boleh lah dapat makanan tu. Ada je macam supermarket walaupun dah crack, masuk bergila-gila boleh beli makanan. Tak boleh masuk ramai-ramai. Roti tak boleh masuk ramai. Dia punya pemilik tu sendiri atau pengurus tempat supermarket tu, dia bagi kami beratur. Boleh masuk berapa orang sahaja. Sebab bangunan tu memang crack, tapi still juga nak bisnes kena jalan. Kan? Tak rugi pula barang dia tu. Betul.
Macam tu lah. Macam koordinasi dengan petugas kemanusiaan lain tu macam mana dengan NGO-NGO lain? Kita biasa kalau di lapangan semestinya memang tak terasing lah. Memang kita akan jumpa NGO lain juga. So macam biasalah kita bekerjasama, kita buat offer apa yang dia ada, apa yang kita ada. So mungkin kita boleh kolaborasi di lapangan bersama demi objektif sama untuk bantu orang yang memerlukan. Macam tu lah. So pihak berkuasa kat sana dia ada macam lead tak benda ni? Macam NGO ni bahagian apa, pergi mana? Dia biasanya pihak berkuasa dah maklum. Jadi sebab tu kita ada rakan kerjasama dekat lapangan. Dewan dakwah tadi, dia dah selesaikan urusan dekat dalaman dia. So tanggungjawab dia untuk guide kita lah, untuk membawa kita NGO daripada Malaysia ni untuk buat kerja dekat lapangan tu. So lebih mudah jika macam tu kan. So mereka yang akan cadangkan lokasi. Tak adalah kita, berebut kan. kita tak perlu macam berlaku pertindihan nak bagi bantuan apa-apa pun tak ada masalah. So senang bagi kita, senang bagi semua pihak lah. Kalau NGO lain masuk pun dia mungkin dah ada rakan kerjasama dia, tapi koordinasi tu lebih jelas. KTD, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kerana sudi kongsi pengalaman dengan kami. Pengalaman yang cukup berharga. Banyak pengajaran dapat daripada cerita-cerita TD ni kan. Sekurang-kurangnya kita juga boleh belajar bersyukur kalau apa perkara buruk berlaku pada kita, orang lain lebih teruk lagi kan. Wah, hebat kan kerja-kerja sukarelawan macam ni. Satu usaha murni sanggup turun ke tempat bencana bagi menghulur bantuan kepada mereka yang memerlukan. Kalau anda berminat nak jadi sukarelawan macam TD, mungkin boleh menghubungi mana-mana NGO. Mulakan dengan kerja yang kecil-kecil dulu, ia satu permulaan yang baik. Okey, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Dengarkan podcast Sinar Harian di Spotify, Apple dan Google Podcast. Jangan lupa juga untuk subscribe, like dan follow segala IG, FB dan Twitter Sinar Harian. Anda juga boleh ke laman web kami di www.sinarharian.com.my. Okey guys, jumpa lagi.